Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Syed Syahrima binti Syed Ali selaku Profesor dalam mata pelajaran kritis dan kreatif. Saya Nurul Fitrah binti Imran bernombor materi I211-05165. Saya akan mengulas satu artikel di dalam buku Wacana Pemikiran Islam di bawah tajuk Antara Ikhtiar dan Tawakal. Apa yang dimaksudkan dengan ikhtiar dan tawakal dalam situasi globalisasi kini yang mana isu jangkitan COVID-19 yang semakin parah? Dalam situasi di mana Malaysia diserang penyakit COVID-19, dapat kita lihat bahawasanya semua pemerintah Malaysia amat menitik beratkan konsep ikhtiar dan tawakal dalam melakukan sebarang keputusan, polisi dan peraturan. Ia untuk menjaga kemaslahatan rakyat sejagat. Konsep ikhtiar yang dititik beratkan adalah seperti Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, PKPB, PKPD dan sebagainya. Dan menutup premis-premis, membuat jarak di setiap tempat yang masyarakat selalu pergi seperti bank, mall dan sebagainya. Tidak lupa juga rakyat diperketatkan untuk menjaga SOP dan sebagainya. Manakala konsep tawakal juga bertepatan dengan qadamah al-maqsidi yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sebagai contoh, sesiapa yang sudah terkena COVID-19 haruslah berkuarantin di rumah, berkuarantin di pusat-pusat yang sepatutnya. Ini bukan sahaja untuk menjaga kesihatan kita. Perintah daripada pemerintah ini adalah untuk menjaga kesihatan keharmonian sejagat. Ini kerana kita harus tahu yang kita hidup bermasyarakat. Tidak hanya berseorangan, kita hidup bermasyarakat. Ini bermaksud kita haruslah menjaga kesihatan kita bersamaan menjaga kesihatan orang sekeliling kita. Seperti yang kita ketahui, banyak isu yang berlaku di negara kita yang dikaitkan dengan agama apabila wabak ini menyerang. Tidak lupa juga isu solat Jumaat ini telah diperbincangkan dalam buku ini yang mana panas pada awal kemuncak COVID-19 mula meningkat. Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan setiap aktiviti masjid termasuk solat berjemaah dan solat Jumaat ini ditangguhkan. Keputusan ini diambil kira daripada institusi fatwa antarabangsa yang berautoriti dan tokoh-tokoh ulama. Kita yang bermazhab Syafi'i haruslah meraihkan dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk menjaga kemaslahatan sejagat. Ini sama dengan kaedah fiqh yang disebut oleh kitab Asy-Syababun Nazair li Suyuti, iaitu Darul Mafasid Aula min Jalibil Masalih. Di samping merujuk kepada pandangan hukum syarak, keputusan ini juga dibuat setelah mengambil kira nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKN, berhubung bahaya penyebaran virus novel coronavirus. Menerusi keadaan akhbar bertarikh 11 Mac 2020, pihak KKN menggesa agar semua perhimpunan yang melibatkan 20 ke 40 orang, melibatkan orang ramai, ditangguhkan. Dan juga sekiranya mengalami simptom-simptom gejala-gejala jangkitan seperti saluran pernafasan, dinasihat agar tidak menghadiri program yang melibatkan orang-orang ramai dan juga beberapa program yang menyebabkan kesesakan ramai orang. Individu yang bergejala dinasihatkan agar menjaga jarak diri sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Tidak kira di mana pun, di bank atau di mana-mana, di bank, di mall dan di mana-mana tempat. Walau bagaimanapun, kita tahu walaupun kerajaan telah memutuskan perintah sebegini, ada sebilangan masyarakat yang masih lagi tidak berpuas hati. Malah mereka berkotak-katik dan mengkucil-kacirkan keadaan dan menimbulkan isu-isu yang tidak sepatutnya seperti isu-isu yang menyebabkan munculnya antivirus dan sebagainya. Kesimpulan dari permasalahan isu ini, penulis telah memberi nasihat kepada semua pembacanya untuk sentiasa mematuhi segala arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Tidak lupa juga kita sebagai umat Islam harus menerima ketetapan ini dan anggaplah ketetapan ini sebagai ikhtiar yang mengalihkan takdir wabak yang membinasakan kepada suatu takdir yang membawa kesejahteraan. Amin.
Tidak lupa juga kita haruslah sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah agar kita dijaga dan dijauhi dari wabak ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ini saja daripada saya. Berjumpa lain kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.